puncak jaya. Suasana kini berubah, berkata badan tekun. Sinar baru menjelma, bersama membangun. Ini terselang menjadi sebutan indah cemerlang. Aman makmur desa nan terbilang, ketengah gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam luar bandar sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam slot Bicara Legenda di mana kami bawakan kepada anda pesara-pesara Ketengah untuk sama-sama kita temu bual sempena sambutan ke-50 tahun Ketengah. Khas untuk anda hari ini kami bawakan iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Wan Maamin bin Wan Daud yang merupakan pengurus besar Ketengah yang ke-7. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah Datuk, sebagai permulaan, silakan Datuk untuk menceritakan sedikit sebanyak mengenai diri Datuk dan juga sejarah perkhidmatan Datuk di Ketengah iaitu bermula 1 Januari 1981 sehingga 5 Januari 2016. Silakan Datuk. Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Ketengah yang menjemput saya lah untuk program Bual Bicara Legenda pada pagi ini. Dan sebagaimana yang saya dimaklum bahawa program ini adalah sempena sambutan 50 tahun Ketengah. Ya, Datuk. Dan sebenarnya saya bersama Ketengah semenjak tahun 1981. Keluar saja daripada Universiti Kebangsaan Malaysia 1980. Terus join Ketengah 1981 dan di situlah bermulanya karier saya sebagai masa itu penolong pengarah di Ketengah lah. Ya. Dalam skemnya pegawai takbir, tapi Ketengah pada masa itu kita beri nama penolong pengarah. Dan selama sejak 1981 sehinggalah pencet ataupun pesara saya tahun 2016. Selama lebih kurang dalam 35 tahun saya berkhidmat di Ketengah. Pelbagai jawatan saya pegang, daripada penolong pengarah sehinggalah pengarah-pengarah bahagian dan juga termasuk pengarah pengurus korporat di anak syarikat dan akhir sekali sebagai pengurus besar lah. Pengurus besar bermula pada tahun tak silap saya 2011 lah. Dan dalam tempoh 35 tahun tersebut banyak sangatlah pengalaman dan juga aktiviti yang saya dapat lakukan, termasuklah sama ada dengan Ketengah, dengan syarikat dan juga aktiviti-aktiviti kebajikan yang lain, termasuk koperasi dan sebagainya. Okey, dan semasa tempoh pengurus besar lebih kurang dalam 4 tahun setengah, saya diberi amanah untuk memegang jawatan tersebut. Saya serahkan je lah. Okey. Baiklah Datuk, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ingin saya mengimbau pengalaman dan juga keterlibatan Datuk dalam kelestarian Ketengah meliputi modal insan, fizikal dan juga lain-lain aspek yang boleh dikongsikan bersama. Silakan Datuk. Okey. Dalam tempoh 35 tahun itu memang panjanglah masa ya. Di peringkat awal tu saya dengan bersama-sama dengan kaki tangan pegawai kaki tangan Ketengah dan juga di bawah kementerian masa itu Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Dan apa saja program yang kita buat semestinya lah selari dengan falsafah Kementerian Kemajuan Luar Bandar pada masa itu. Dan
perkara yang pertama saya ingat yang saya mula lakukan adalah bagaimana untuk tahun 90-an tak silap saya, penglibatan masyarakat luar bandar dalam era digital. Itu yang saya nampak di luar bandar kunci kawasan tengah. Pada masa itu kajian dimaklumkan kurang daripada 2% masyarakat luar bandar kenal itu apa ni teknologi maklumat. Dan atas kesedaran itulah kita telah mengambil langkah untuk memperkenalkan IT ataupun teknologi maklumat kepada masyarakat luar bandar. Dan perkara pertama yang kita lakukan adalah penubuhan IT MAS ataupun IT masyarakat pada masa itu pada tahun 1998. Pada masa itu yang amat bermakna Menteri Besar adalah Allahyarham Tan Sri Wan Mokhtar lagi. Ya, betul. Allahyarham yang merasmikan IT masyarakat di Ketengah pada masa itu. Dan alhamdulillah perkembangan ini kita nampak satu kejayaan di mana era digital ni supaya kita nak kurangkan jurang digital antara masyarakat luar bandar dan masyarakat bandar. Dan alhamdulillah sehingga akhirnya kita dapat menubuhkan lebih kurang 20 lebih IT masyarakat dan kita tukar kepada e-community, okey, pusat e-community. Dan oleh kerana e-community satu pencapaian baik untuk khususnya dalam bidang digital ni dan juga IT. So kita fikir perkara ini telah diambil alih ataupun diguna pakai oleh kementerian sendiri dan diberi jenama baru sebagai Infodesa. Infodesa ni saya kata akhirnya Ketengah telah mempunyai 27 Infodesa di wilayah Ketengah, Medan Infodesa. Dan kita sangat berbanggalah oleh kerana dalam bidang ICT ini kita telah mendapat penganugerahan Perdana Menteri tempat pertama dalam digital ataupun IT masyarakat ini untuk sektor sosial ekonomi. Itulah kejayaan bagi Ketengah untuk IT kepada masyarakat luar bandar. Dan saya rasa mungkin ini dalam masa sekarang mungkin lebih canggih lagi lah. Okay. Dan seterusnya saya teringat juga selain daripada ICT, kita juga telah melaksanakan satu projek pertanian yang mana pada masa itu belum pernah dilakukan, iaitu projek tanaman limau madu di Terengganu, yang mana kita mempunyai kawasan seluas 1000 ekar untuk tanaman limau madu yang pada masa itu sangat berjaya lah. Dan tidak ada lagi usaha-usaha yang dilaksanakan untuk tanaman limau madu ini secara besar-besaran. Dan alhamdulillah perkara ini telah dapat direalisasikan di Ketengah di Kampung Durian Tengah. Itu yang kedua. Yang seterusnya, selain pada itu, kita juga semasa saya diberi peluang, saya juga memfokuskan kepada pendidikan. Pendidikan ni, saya percaya pendidikan adalah satu faktor ataupun satu sektor yang boleh menarik penduduk, dia panggil full factor lah, kepada penduduk luar bandar supaya pembangunan bandar-bandar kita lebih cepat. Dan sebab itulah kita adanya College Ketengah, dan kita dengan kerjasama MARA, kita telah adakan MRSM, dan MKIC pun kita ada, MARA Ketengah International College pada masa itu, dan kita juga ada ITM di Bukit Besi. Sebab itulah fokus pendidikan itu telah memberi satu faktor tarikan yang besar kepada Ketengah untuk menarikkan penduduk ke kawasan Ketengah. Dan yang saya tidak lupa juga adalah perkara baru yang kita buat pada masa itu adalah RTC. Ini yang saya rasa RTC ini sangat penting pada masa itu. Dipanggil pusat transformasi luar bandar ataupun Rural Transformation Center, yang mana yang pertama bagi negeri Terengganu, RTC. Dan alhamdulillah kita telah laksanakan di Bandar Al-Mutafi Bilal Shah yang di bawah pertukan kementerian. Dan ini adalah satu usaha kita untuk menjadikan RTC sebagai satu pemasaran produk luar bandar, satu pusat pengumpulan dan sebagainya,
untuk memberi kemudahan dan juga fasilitis kepada produk-produk di luar bandar secara setempat. Itu yang saya maksudkan. Selain daripada itu, saya ingin sentuh juga sedikit apa yang kita laksanakan pada masa itu adalah peningkatan penglibatan Ketenggah dalam sektor pelancongan. Ya. Yang ini yang saya rasa amat penting oleh kerana kita mempunyai tasik yang begitu besar, tasik Kenyir, yang mana kita memain peran yang penting untuk menarik pelancong ke Terengganu, khususnya ke Kenyir, yang menjadi destinasi yang mesti dilawati, must visit. Yang itu yang kita usahakan supaya peranan Ketenggah sebagai satu agensi di negeri Terengganu memberi impact kepada kedatangan pelancong ke negeri Terengganu. Itulah beberapa perkara yang sempat saya utarakan dalam program ini supaya perkara-perkara ini dapat diteruskan. Baiklah Datuk, rasanya 50 tahun ini adalah satu tempoh yang agak lama dan sepanjang tempoh itulah Ketenggah ini terus-menerus berkhidmat dalam menyantuni masyarakat desa. Pada pandangan Datuk sendiri, apakah perlu ada bidang-bidang lain untuk Ketenggah ini ceburi ataupun kita hanya perlu memperkasakan bidang yang sedia ada sahaja? Silakan Datuk. Ya, sebenarnya tempoh sebagaimana yang sebut tadi, 35 tahun saya di Ketenggah, hampir lebih daripada separuh masa saya di Ketenggah. Di Ketenggah, ya. Okay. Dan of course dalam segi pembangunan, saya rasa peranan Ketenggah untuk membangunkan infra adalah amat baik sekali. Boleh dikatakan semua wilayah ataupun semua kawasan di wilayah Ketenggah telah pun dibangunkan dengan infranya yang baik. Maksudnya jalan raya, elektrik, air dan sebagainya. Itu tidak dapat dinafikan bahawa permohonan yang dibuat oleh Ketenggah untuk infra adalah begitu baik sekali. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, selain daripada apa yang sebut tadi, perkara-perkara yang perlu diberi fokus, saya rasa dalam keadaan sekarang ini, satu perkara yang saya nak sebut ialah supaya kita melakukan satu anjakan di Ketenggah ini, iaitu kita perlu fokus kepada revolusi industri. Itu yang dipanggil IR 4.0. Yang ini amat penting oleh kerana ia merupakan dasar nasional yang boleh memberi impak yang besar kepada Ketenggah dan juga kementerian itu sendiri. Dan apa yang saya nak sebut di sini, selain daripada kita meneruskan program-program yang sedia ada, kita perlu memperkasakan apa yang kita ada selain daripada menceburi atau pelibatan kepada bidang-bidang baru. Ya, betul. Okey. Dan saya ingin fokuskan kepada, oleh kerana kita luar bandar, kita harus fokus kepada aktiviti luar bandar yang boleh membantu rakyat. Okey. Pertama sekali, saya harap sektor yang paling baik ataupun yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar adalah sektor industri pemakanan dan juga keselamatan makanan ataupun food security. Itu amat penting difokuskan oleh Ketenggah, yang mana dalam keadaan sekarang pun makanan menjadikan sumber utama kepada rakyat, yang mana kita boleh producekan perkara-perkara ini di wilayah Ketenggah. Apa salahnya? Ya, betul. Okay? Itu yang saya fokuskan. Umpamanya industri food makanan ini melibatkan ternakan ayam, ayam itik, unggas dan lain. Yang ini boleh membantu Ketenggah dan juga masyarakat luar bandar untuk menceburi bidang ini dan dengan lebih baik, tapi dengan syarat ia berskala besar. Ya, betul. Bukan secara kecil-kecilan. Apabila berskala besar, ia memberi impak yang besar kepada penduduk itu sendiri dan juga bekalan makanan itu di wilayah dan juga di negeri Terengganu, of course di seluruh Malaysia. Ya, betul. Itu yang saya nak fokuskan. Selain daripada itu, dia berganding bahawa dengan IKS, industri kecil dan sederhana itu. Yang itu juga perlu diselaraskan dengan food security tadi. Dan seterusnya saya rasa fokus yang saya sebut tadi, pendidikan pun. Ini kita tak boleh lari. Pendidikan merupakan satu faktor yang boleh memajukan lebih cepat. Umpamanya di wilayah luar bandar ni. So saya ingat agensi seperti Ketenggah ni perlu memfokuskan pendidikan ini dengan melibatkan agensi dan juga kementerian yang berkaitan, supaya Ketenggah juga selain daripada yang saya sebut tadi, dia boleh membantu Ketenggah untuk meningkatkan perbandaran dan juga pembangunan penduduk luar bandar.
Itu dari segi pendidikan. Dan seterusnya, yang ketiga yang saya nak sebut adalah sektor pelancongan tadi, yang mana Ketengah perlu memperkasakan pelancongan oleh kerana kita mempunyai tempat-tempat yang menarik, termasuklah tasik kerja ini, yang itu kita perlu memperkasakan dalam keadaan yang lebih besar. Maksud saya, kita perlu usaha ke arah meningkatkan pelancongan ini dengan pelibatan sektor-sektor tertentu yang boleh membangunkan sektor pelancongan ini ke arah yang lebih baik dan juga lebih menarik dengan adanya kuasa-kuasa tertentu. Ya, betul. Jadi kajian ataupun Ketengah perlu memikirkan kuasa-kuasa yang perlu kita gunakan untuk pelibatan sektor pelancongan umpamanya di tasik kerja ini. Kalau kita tidak mempunyai kuasa-kuasa tertentu, kemungkinan sektor ini mungkin tidak boleh pergi jauh lah. Itu saja saya rasa tiga faktor ni ataupun tiga sektor ni yang boleh memberi impak yang besar kepada Ketengah. Ya. Baiklah Datuk. Seterusnya Datuk, sebagai seorang warga Ketengah yang sedang berkhidmat, apakah pedoman yang boleh Datuk berikan dari segi pengalaman Datuk sendiri yang sukar Datuk lupakan sepanjang Datuk pernah berkhidmat di Ketengah? Silakan Datuk. Ya. Okey. Saya sebenarnya kalau nak sebut pengalaman-pengalaman ni memang banyaklah, tapi saya tak nak fokus kepada pembangunan yang apa yang telah dilaksanakan, projek-projek yang telah dicanangkan dan sebagainya. Cuma saya rasa perkara yang tak dapat saya lupakan dan menjadi ingatan saya adalah ada tiga perkara. Pertama sekali, saya sebagai kaki tangan Ketengah selama 35 tahun sempat berkhidmat dengan 7 orang pengurus besar. Yang itu yang saya tak dapat lupakan dengan daya kepimpinan masing-masing memberi impak atau memberi inspirasi kepada saya semasa saya menjadi pengurus besar. Sebab itulah saya masih kenal mereka-mereka yang telah pergi terlebih dahulu, yang menjadi pengurus besar terlebih dahulu pada saya sebagai 6 atau 7 orang, yang itu yang memberi impak yang paling besar kepada saya sebagai pengurus besar selepas itu. Itu yang pertama. Yang keduanya yang saya tak lupa adalah sebagai kaki tangan Ketengah dan juga pengurus besar akhirnya, saya bersama dengan kaki tangan yang begitu baik sekali Ketengah sebagai satu keluarga. Yang ini saya tak boleh lupakan bahawa kita bekerja satu tim. Ketengah itu sebagai satu tim. Yang mana semua pegawai, kaki tangan dan sebagainya memberi inspirasi kepada kita bekerja secara bersama. Itu yang saya tak dapat lupakan. Dan yang ketiga, of course, target grup kita. Kita bekerja untuk masyarakat luar bandar, dan apa yang saya boleh katakan bahawa target grup kita ataupun kumpulan sesar kita adalah masyarakat luar bandar ataupun di kampung-kampung tradisi dan sebagainya yang begitu prihatin kepada kita sebagai agensi pembangunan. Dan masyarakat luar bandar ni kita amat suka kita nak dapat di mana-mana. Oleh kerana di Ketengah kalau sebut yang kita pergi luar bandar, kita tak ada masalah. Sehingga kan kalau kita pergi di kampung-kampung tradisi, kita tak kelaparan. Masyarakat luar bandar begitu mesra dengan agensi seperti Ketengah ini. Yang itu siapa sajalah yang berkenan bekerja di Ketengah, saya rasa memang tak akan lupa bahawa target grup kita ataupun kumpulan sasar kita yang begitu prihatin terhadap Ketengah itu sendiri. Saya rasa tiga perkara ini yang saya sebut ni yang memberi impak besar kepada saya. Sehingga sekarang pun saya masih ingat, dan of course dari segi pembangunan itu semua orang boleh fahamlah pembangunan sama ada kita bertukar lumur dan sebagainya, itu program biasa yang kita laksanakan. Saya harap itu saja yang saya boleh utarakan. Mudah-mudahan ianya mendapat inspirasi kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Baiklah Datuk, rasanya sampai di sini dulu temu bual kita pada hari ini, dan daripada pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk di atas kesudian Datuk untuk sama-sama dengan kami pada hari ini dan kami mendoakan supaya Datuk dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang berpanjangan Datuk. Dan kami juga ingin menjemput Datuk untuk sama-sama dengan kami menyambut sambutan ulang tahun ke-50 Ketengah yang insya-Allah bakal kita ada
diadakan pada 12 April 2023 nanti, Datuk. Silakan Datuk ya nanti ya. Dan juga kepada sidang penonton sekalian, kami tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur dan kata jemadi disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.